أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزول في التعبير وجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. Tengok cuk baru ni dah. Kita hafal dulu ngaji dah pun dah. Tengok kita mengikut hak baru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala fi haddit taubah. Innahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhu manzilan suratan. Jadi takrif bagi masalah taubat kepada Allah yang didapati dan dihasilkan di sisi satu perkataan ulama' ialah tanzihul qalbi, yakni nak menyuci dan membersihkan akan hati daripada dosa. Itu takrif yang pertama yang dibawa dan dibawa datangkan oleh musannif kita Imam Ghazali. Dan takrif yang kedua, qala syekhuna telah berkatalah oleh guru kami, yakni Abu Bakar Al-Warraq dalam murad dengan syekhuna ialah huwa asy-syekh Abu Bakar At-Tartusi. Dah. Kama fi Sirajis Salikin. Rahimahullah, ya kata-kata saat itu fi haddit taubah, pada nak mentakrih dan mensakati akan masalah taubah. Yakni makna nak uji perkenalan lah. Nak uji mengenali tetangga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apakah takrihnya? Apa pengenalannya? Apanya perkataan yang disyarahnya? Innahu bawasanya dah taubah saat ni tu. Innahu bawasanya taubah saat ni tarku ikhtiyari zambin, ialah meninggalkan pilihan dosa. Yakni kita tinggal tertengah pilih dosa. Makna dosa kita berasa nak buat, maka kita tinggal pilih. Kalau kita nak buat dosa, maka kita tinggal tertengah pilihan dosa tu. Itu makna kata taubah. Jadi hati kita rasa teringin nak buat maksiat, berasa nak buat dosa, tapi kita tinggal pilih sebelah balik tu, buat dosa tu kita tak buat. Makna kita pilih tak buat dosa. Kemudian zambing mana? Sabaqa misluhu anhu. Sifat pada zambing. Zambing mana? Sabaqa misluhu, yang telah dululah oleh seumpamanya. Seumpama dosa. Dosa tu telah lalu, seumpama tu ada dah lah. Banyak kali lah kita tahu, misalnya kita dosa ke apa. Dosa kita saat ni mengupak ke orang. Acak kali lepas mengupak. Jadi dosa tu seumpama, yakni sebandinginnya. Telah terdululah oleh seumpama dosa anhu, daripada al-abdi, daripada seorang hamba. Kata seumpama dosa hak dia laku saat ni tu. Mula tu dia saat ni buat dosa. Lepas tu dia buat pula. Lepas tu dosa hak dia buat tu seumpamanya. Tapi nak yak taubat, dia pilihkan tinggal dosa. Tinggal pilih dosa tu, dia tinggal. Kemudian dia buat seumpama dosa berlaku saat ni. Manzilan, nisbah pengkatnya, gitu. Tu manzilan, nisbah pengkatnya dan martabatnya. Martabat sama dosa-dosa besar, masalah. Kita tu manzilan sebuah pengkat sama weh. Sama dosa besar, mengupak dosa besar, kata kok orang dosa besar, kecek bohong dosa besar, tu dia panggil dosa sepekat setara. Suratan,
nisbah gambareh. Gambareh pun sama. Gambareh apa? Misalnya kita tahu dosa ni mengupak, mengupak. Gambareh tu lah. Dah. Kama dia tinggal pilih dosa. Tinggal tetengah tak buat dosa. Tak apa, tinggal tetengah memilih dosa ni. Kerana apa? Ta'ziman lillahi ta'ala. Yakni kerana nak membesarkan akan Allah Ta'ala. Dia tinggal dosa ni bukan semata-mata nak demo kata dia tu juru, dia orang tak kerja dosa, orang tak buat dosa dah. Dia tinggal ni semata-mata dia nak membesar akan Allah, nak mengunjungkan titah Allah. Lagi pula wa hazaran min sakhati, kerana beringat dan takut min sakhatihi, daripada kemarkaannya, kemarkaan Allah Ta'ala. Makna kata dia saat ni tu tinggalkan dosa, tinggal pilih dosa kerana dia semata-mata nak membesarkan akan Allah dan kerana beringat daripada gapo siksaan Allah dan kemarkaan Allah. Falaha, maka sabitlah baginya, bagi at-taubah. Sabit bagi bertaubat ni gapo dia weh. Falaha, maka sabitlah baginya, bagi bertaubat ni. Hasilatun, hasilah ia. Wa kainatun, dan ada ia. Dah. Izan pada ketika itu. Hasil taubat saat ni tu kita tak sini, tak apa. Falaha, maka sabit baginya, bagi taubah. Arba'atu syara'ita tu mubtada muakhar. Jadilah tu takluk suatu masa khabar muqaddar. Jadi izan tu kita takluk pada tempat laha tu, tak ada apa tu. Kalau takdirnya fa arba'atu syara'ita, maka bermula 4 syarat-syarat. Kainatun, yang adalah ialah ailit taubah, bagi taubah. Ada tu bila izan ai iza jaraina ala kauli syaikhina. Ni apabila berlaku di atas perkata Tok Syekh kami, wa huwa tahqid, yakni perkataan yang berdalil yang datangkan satu masalah taubat, tarikh taubat serta dengan dalil. Tu murad tahqiq ni perkataan yang kemah, perkataan yang menyekik pada hati. Dua tarikh. Tarikh pertama ialah tanzihul qalbi aniz zambi. Kama dia kata bagi taubat saat ni tu ada 4 syarat ni. Tengok 4 syarat ni gapo dia. Ihdaha, bermula salah satu daripada gapo dia, arba'ati asyara itu dome tak molek. Ihdaha, bermula salah satunya. Perhati orang dengar dah, kita rasa tak biasa dengar lagi. Ayo cara ngaji lagu tu mula bodala katanya, aku biasa dengar tapi kuat tak biasa dengar. Hak tu orang panggil ilmu kita ya qaqmah. Dah kalau kita biasa dengar dah, kita buat atau mampu biasa dengar dah, Tuhan tak wirah ilmu kita tu. Ihdaha, bermula salah satu daripada arba'ati syara'ita. Tarku ikhtiyari zambi, yakni meninggal tetap pilih akan dosa. Tinggal memilih oleh seorang hamba akan dosa. Dia tinggal pilih masalah dosa dia. Pilih lek ana? Pilih lek tinggal. Tinggal Allah kata pilih tu, dia tinggal. Asalnya hati dia rasa setuju nak kata kok orang. Hati dia berasa suka nak kata kok orang, nak mengupak kok orang, nak maki kok orang. Kama dia tinggal pilih itu. Dah. Apa dia makna tarku ikhtiyarin? Wa huwa, dan ia tarku ikhtiyari zambi, tak molek. Ayyuwattina qalbahu, ialah bahasa menetaplah ia al-abdu, seorang hamba tu menetap hati dia. Yuwatin, tahu kau panggil bak gapo, watana yuwatinu tautin, bak taf'il. Apa tautin? Sebab tu orang panggil demo ni watan dia. Gapo tanah air dia. Sebab tu orang panggil tanah air dia, tempat tumpah darah dia, tempat tetap dia. Sebab tu orang panggil tanah air. Bahasa Arab panggil al-watan. Apa watan? Yakni tanah air, tempat tumpah darah dia. Kita nak faham kelimah dulu. Kemudian seorang yang tinggal pilih dosa ni apa dia? Ayyuwattina, bahawasa dia menetap
dia memperkemah, dia memperkukuh qalbahu akan hatinya, hati bagi seorang hamba, dia menetap hati dia. Hati dia saat ni tu duk ganggu, duk nak buat maksiat. Hati dia saat ni tu rasa nak kecek bohong. Hati dia berasa nak mengupah. Hati dia berasa nak pelaga orang. Maka dia menetap hati dia daripada ukara-ukara saat ni. Dia tak turutkan hati dia kok tu, kok ni tu. Tak. Dia menetap hati dia semata-mata Allah. Lagi pula, wa yujarrida azmahu. Dan mengasing ia seorang. Dan pula dia temusbunyi ia seorang. Azmahu akan azamnya. Azam seorang hamba. Dia saat ni tu mengasing diri dia. Dia mesbunyilah ia seorang hamba. Akan azam dia. Akan ketetapan dia. Azam. Ala annahu la ya'udu ila zambi albattata. Bahwasanya tidak terpulang ia dan tidak kembalilah ia ila zambi pada dosa tu albattata ai qat'an sama sekali. Ini makna kata syarat yang pertama bagi kita nak Allah Ta'ala terimakan taubat kita, yakni kita menetap hati kita saat ni semata-mata Allah, nak menjunjung kita Allah dan asingkan masalahnya, ketetapan tu kita azam kita tak si pulang, tak si kembali dah kepada buat kerja dosa ni. Azam penuh-penuh. Kalau kita duk buat masa tu nak buat pula, azam buat nak buat pula, tu dosa kita tu payah sikit tu nak terima tu taubat kita tu. Misalnya kita biasa buat, lepas tu kita tak apa taubat dah, lepas tu berasa nak buat kerja pula. Buat dah lepas taubat, orang panggil taubat, nak main taubat, hati tak ada niat penuh, tak ada azam penuh, tak ada asing sepenuh-penuh hati, kata tak si kembali dah pada dosa. Kalau ia azam ke apa penuh-penuh, kata dia tak si kembali dah kepada dosa, ini salah satu syarat yang Allah Ta'ala nak terima taubat seorang. Tu. Orang nak juru ni kena taubat banyak lah. Siapa yang nak juru? Orang mana Tuhan terima taubat dia? Orang ni kau sehari kau juru. Kau sehari kau jadi orang soleh. Kau sehari kau rajin buat amal. Kau sehari kau rajin buat amal ibadat. Kenapa? Kerana dia menetap hati. Dia azam, dia tak si kembali dah pada dosa. Hak yang dia biasa tinggal semaya. Dia biasa tinggal poso. Dia biasa kata kok orang. Dia tak si dah. Apabila dia mau kata kok orang, dia pelisipah lari. Dah. Dengan jemaah duk mengopak, dia pun lari, hundur diri. Dia tak si dah, kembali dah. Asingkan diri, asing semata-matanya. Dia azam tak si kembali kepada dosa tu dah. Fa amma in taraka zamba, maka ada pun jika meninggal ia seorang hamba azamba akan dosa. Jika seorang hamba ia tinggal dah dosa, wa fi nafsihi, dan sabitlah pada dirinya diri seorang hamba, dia tinggal dah dosa, tapi pada diri dia tu annahu rubbama ya'udu ilai, barangkali terkadang-kadangnya ya'udu ilai, barangkali dia wasa nak pulang pula, nak kembali pula ilaihi ay ilan zambi, aw la ya'zimu ala zalika, ataupun tidak mengazam, ia tidak menetaplah ia seorang hamba ala zalika, di atas dimakan itu, dimakan tarki zambi. Hak ni tak sih sini ni. Semua fok kita ni, kita kena azawi penuh lah. Kita salah dengan Allah Ta'ala. Apa kita tengok tadi, kita dengar cerita. Cerita hak di Indonesia. Hak tika tsunami banyak tahun dah. Jadi satu hari. Dan kita dengar, apabila kita betul dengan Allah, duduk dengan Allah, Allah Ta'ala tolong. Walaupun di tepi-tepi itu, udara macam-macam, timur macam-macam. Jadi satu jemaah dakwah, duduk dalam satu masjid. Dalam masjid tu, lepas tu, bunyi angin. Kalau timur tsunami di Aceh tu. Kamar dia, angin saat ni tu, duduk bunyi pompai tu, lepas tu, Amir pun hari tu betul tu dia nak baca ke apa, orang panggil nak baca taklim. Ni persik ni lah. No le sejik. Lepas tu Amir pun panggil masuk dalam. Lepas tu katuk itu pagar apa kita ni, kata bagi itu pagar besi sikit. Lepas tu pok-pok makmum pun duk baca taklim. Bunyi suara luar tu deh. Wuih. Amir tu ke apa?
Fok kita dalam sejid ni tawajuh, pamai pun panggil masuk sejid. Kerana le masjid saat ni tempat selamat, masjid Allah Taala selamat daripada fitnah, selamat daripada siksa, selamat daripada bala. Hak fok ni masuk le sejid, tawajuh pakat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam 10 minit bunyi suara macam-macam. Buih, hak bunyi buih, bunyi suara ai, bunyi macam-macam. Dalam lebih kurang 10 minit. Lebih kurang 10 minit senyap habis. Fahami pun royak kepada makmum jelah, royak pada makmum dia. Tahu cuba kita tengok luar setah, dia kata kok mana saat ni bunyi ruyuh gunah tak tahu suara apa masuk dalam telinga ni. Tubik kita tengok luar, rumah utuh habis lah. Utuh habis, mayat berjuta-juta kena tindih di batu, kena tindih di rumah, kena tindih tu, kena tindih. Siapa katanya mayat saat ni tu dah akik 3 bulan tak habis lagi. Sebab tu apabila kita susah, kita kena cari masjid, kena cari tempat-tempat ngaji. Tapi lah ni jadi pelik. Jadi pelik benar lah. Bahawa dia susah, suruh katuk sejid, suruh katuk pok. Ni pelik benar. Dalam Islam, apabila mu susah, mu kena cari masjid. Masjid tempat selamat kamu. Masjid tempat tolak fitnah daripada kamu. Masjid orang punya tempat syura. Nabi mesyuarat di dalam masjid. Ni, jadi balik ni. Permainan jadi balik bis ni. Cuba kita pakak-pakak fikir, kita nak lari ke mana? Ni belum kemat yang besar nak mari lagi. Belum Dajjal nak datang lagi. Dajjal tak ada mari lagi, ni anak-anak Dajjal aku habis diri dah. Dajjal mari gejek kaki gedong. 70,000 kalau dah turut pergi. Paning kita ni belum Dajjal nak mari lagi, fok-fok kita ni berpucah macam-macam dah. Ni akhir zaman ni tak ada dah, tapi tak ada kata dah korun 19 tak ada dah, korun 15 ya. Nabi sebut hadis korun 15. Korun 16 Nabi tak ada sebut. Makna kata lepas pada korun 15 ni kalau siapa ya umur panjang gitu dah. Pawa tak ada ekor dah. Ni tengok sepuluh duk jadilah ni. Kita nak ingat Tuhan banyak. Ingat Tuhan wi banyak deh. Apa tu buat gapo? Karena Allah, patu tawajuh dengan Allah Taala wi banyak. Ni belum Dajjal mari lagi. Belum binatang lepas Dajjal mari Isa turun, lepas dah tu baik binatang di sofa Marwah, binatang buat tukar. Pas binatang tu pelik tak pelik tu baik di sofa Marwah tu dah buat tukar. Lepas tu dia pergi tengok kalau dia ni kafir dia tulis dah kafirun di dahi lu dah. Kalau dia ni mukmin, mukminun. Binatang tu tulis di dahi seorang-seorang tu. Ni benda akan siapa. Sebab tu tobat wisung jangan jata aku buat pas nak buat pula, paku dosa nak buat dosa pula. Hak lagu ni Allah Taala tak terima. Bal yataraddadu. Bahkan taraddudlah ia seorang hamba. Hamba duk jadi taraddud, duk jadi pergi datang, duk jadi syok di dalam keadaan dia nak buat dosa, nak buat kata saya buat ataupun duk berulang alik pada dosa. Fa innahu rubbama yaqa'u lahul audu. Fa innahu maka bahwasanya hanya jawab bagi nu. Jawab pada kata fa amma in taraka zamba. Maka adapun jika meninggal seorang akan dosa, fa innahu maka bahwasanya seorang hamba saat ni tu rubbama yaqa'u lahul audu. Barangkali terkadang jatuh dan hasilah baginya, bagi seorang hamba al-audu oleh terpulang, oleh kembali ai ila zambi allazi fa'alahu wa sabaqa mislu. Jadi kalau seorang hati duduklah ni, duk cita-cita, tak ada azal penuh, tak ada menetap hati, kata tak si kembali dah pada dosa, duk azal kata nak kembali pula. Tak ada azal tetap, tak ada azal penuh kata tak si kembali dah. Jadi hati tu ada terikat lagi, ada berasa nak buat maksiat lagi. Orang ni ngolik ke dosa tu nak jatuh pula di atas dia, akan nak berlaku pula dosa tu di atas dia. Mana taubat dia tu Tuhan tak terima lah. Fa innahu maka seorang ni al-abda ni. Fa innahu maka sungguh bahwasanya al-abda mumtani'un aniz zambi. Dia seorang yang tertegah dah daripada dosa. Dia tu orang panggil orang tertegah dah, tapi dia saat ni tu tak ada menetap hati, tak ada azal penuh-penuh kata tak si kembali pada maksiat. Hati dia tu ada terikat lagi, berasa lagi nak buat maksiat, tapi dia tak ada buat.
Orang ni panggil seorang yang tertegah daripada dosa, tapi ghairu taibim minhu, bukan seorang yang bertaubat daripadanya. Daripada dosa. Dia tu tak panggil orang bertaubat daripada dosa dak weh. Tu. Orang nak bertaubat ni pada hakikat makna dia menetap hati, ia pilih tinggalkan dosa, menetap hati dan mensunyinglah ia akan azab atau kembali kepada dosa. Orang ni baru nama taibun. Wasaniyatu ay wasyartu saniyah, dan bermula syarat yang kedua. Dah. Syarat yang kedua saat ni tu. Apa dia syarat yang kedua? Ayyatuba min zambin. Dia bertaubat daripada satu dosa. Ayyatuba, bahawa bertaubatlah ia al-abdu. Tak ada memolek. Min zambin, daripada satu dosa. Qad sabaqa anhu mislu. Sesungguh telah lalu daripadanya, daripada seorang hamba, misluhu, oleh seumpama dosa. Jadi ia bertaubat daripada sudah satu dosa, tapi dosa ning dulu saat ni tu sudah lalu dah. Dia sudah kerja dah seumpama dosa ning. Misalnya dulu biasa ngupak korang, lepas tu dia ngupak korang dulu pula. Dulu biasa kata kau orang. Pas ni pakai kata kau orang bodoh weh. Tu mana tak? Orang panggil jatuh pula, berlaku pula dosa seumpama dosa sudah dia kerja, dia melakukan. Id law lam yasbik anhu misluhu lakana muttaqiyan ghaira taibin. Jikalau tiada pernah berlaku, tiada pernah terdulu anhu daripadanya, daripada seorang hamba, misluhu oleh seumpamanya, seumpama zambi. Jadi kalau buh kata ia bertaubat daripada satu dosa yang sudah lalulah daripada dia oleh seumpama. Dosa dulu ia biasa gawa, biasa ngopak. Lepas tu ia bertaubat, lepas tu ia bertaubat pula, ia ngopak pula dosa seumpama. Ataupun dia tak pernah gawa, dia bertaubat pada satu dosa, tapi dia saat ni tu tidak mendului daripada dia oleh seumpama dosa. Dosa ni sekali tu ya buat. Pada dia tak ada buat-buat. Orang ni panggil apa? Lakana muttaqiyan. Nascaya adalah ia al-abdu. Allazi lam yasbik anhu mislu. Yang tiada lalulah, tidak terdulu daripada dia oleh seumpama dosa. Daripada dia saat ni tu tak pernah lalu oleh seumpama dosa. Orang ni nama apa? Muttaqiyan. Dinamakan orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Ghaira taibin. Dia tak dinamakan orang yang bertaubat. Tengok. Ala taro, jaga-jaga. Adakah tidak melihatlah oleh engkau, musannif kata, annahu yasihul qawlu, bahwasanya al-hala wa sya'na, yasihul qawlu, sahkah oleh perkata sahih dan betul perkata bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah ia Nabi. Nabi kita ni dia jatuh le dosa tak? Nabi kita tak pernah jatuh le dosa. Kama dia Nabi kita tak pernah jatuh dosa, lepas tu dosa seumpama pun tak ada. Kama dia Nabi ni kita nak kata dia tu taibun boleh ke tak? Nak kata seorang yang bertaubat boleh ke tak? Jawab kata kita nak nama dia tu taibun tak boleh. Dengan sebab dosa tak pernah berlaku ataupun seumpama daripada dosa tak pernah berlaku. Tengok. Nabi ni kana adalah ia Nabi muttaqiyan, satu orang yang takwa dan meliharakan diri anil kufri, daripada kekufuran. Nabi ni dinamakan seorang yang terjagakan diri, yang meliharakan diri, yang takutkan akan diri dia tu daripada kekufur. Nak kata orang takut daripada Allah Ta'ala, daripada kekufuran, ialah Nabi. Sebab tu tak ada dah orang yang paling takut ke Tuhan, nak lebih daripada Nabi haqqa tuqati, tak ada. Lepas tu orang dakwa kata dia takut gini lebih pada Nabi, itu dusta. Sebab Nabi orang dekat dengan Allah Ta'ala. Gitu soalnya. Ni Allah ni Nabi. Okay?
Sebab orang rapi dengan Allah Ta'ala ialah Nabi. Lepas tu orang boleh minta syafaat ke Allah pada akhirat, Nabi orang ya. Nabi boleh kecek, ya Allah. Nah, tengok Nabi sujud umat yang masuk dengan kau, okay? Nabi sujud. Nah, umat yang tak boleh masuk dalam syurga kerana malu orang riuh hendah ni. Nah, riuh hendah nah. Bawa nak masuk dalam syurga dia masorok, ya, padai dengan muka, ya. Aku royak dah atas dunia lu sumaya suruh ngaji tak mau ngaji. Wak nyenyi aku padai dengan dia. Ya, buat ahli syurga sorok. Ya, ahli syurga pakat riuh hendah. Turuh dari muka semula tak mau masuk weh. Tak mau masuk dalam syurga. Nabi kesia, Nabi minta syafaat, minta bantuan pada Allah, sujud di hadapan Allah Ta'ala. Tuhan kata kan, ya Muhammad, hari ni tak ada dah, hari ni tak ada sujud dah. Hari ni bukan hari sujud dah. Dah. Mu nak gapo ya Muhammad? Mu nak gapo? Ya ta ya Allah, ada satu umat kuning, dia sudah masuk dengan kau, tapi dia saat ni dibakarkan oleh engkau. Kemudian dia saat ni tu dimani dengan koleku, tapi dia tak boleh masuk syurga kerana yang malu. Ada cahaya di dahi dia, ahli nar. Oh gitu ke? Ni. Nak ya tahu Nabi, orang yang paling takut ke Allah, lepas tu orang yang paling rapat dengan Allah, orang yang boleh minta tolong di Allah Ta'ala. Sebab tu kena banyak selawat. Ingat Nabi banyak. Sebab tu orang selawat atas Nabi banyak-banyak. Api dengan kau tak makan weh. Diri Nabi pi dengan kau tak makan. Juzuk Nabi pi dengan kau tak makan. Selawat atas Nabi pi dengan kau tak makan. Sebab tu sahabat makan darah Nabi pi dengan kau tak ana haramun alaik. Lepas tu orang rajin selawat atas Nabi, wasa risau atas Nabi, ingat Nabi. Nah, duk sebut Nabi semua. Orang ni lebih, akhirat pun lebih, di dunia pun lebih. Wala yasihul qawlu, dan tiada sahlah oleh perkata bi annahu, dengan bahwasanya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ia Nabi taiban, seorang yang bertaubatlah ia daripada kufur, anil kufri, daripada kekufuran. Nabi itu tak boleh kita nak kata tak sahih dan tak betul kalau kita pergi kata Nabi itu satu orang yang bertaubat pada kufur, itu tak sahih. Sebab Nabi tak pernah jatuh dalam dosa, dalam maksiat. Sebab orang panggil khilaful aula pun tak jatuh pada Nabi. Tak sah kata dosa. Dosa tengok tina tak ada Nabi. Tak sah tak dosa. Khilaful aula Nabi tak jatuh. Mana? Yakni buat witi satu. Nabi tak pernah buat. Boleh warak? Boleh. Tapi Nabi tak pernah buat. Nak kata tak sah kata dosa. Yakni khilaful aula. Benda yang kurang utama, kurang comel, tak berlaku pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi dipanggil orang yang takwa, orang yang melera diri. Tapi Nabi nak panggil kata orang bertaubat tak boleh, sebab dosa tak jatuh di mula-mula. Orang nak panggil apa taib, seorang ni sudah melakukan dosa. Melakukan dosa, lepas tu dia bertaubat. Bertaubat dengan sangat-sangat dia tu menangis dengan Allah, teriak dengan Allah, baru dia sepah pada taubat dia tu baik daripada dosa, cuci tubuh badan dia, hati dia pada dosa, baru nama dia tu fahuwa taibun deh. Faham molek? Mana dia sudah jatuh di dalam dosa, pas dia bertaubat dengan Allah sebenar-benar, baru panggil orang ni taibun. Adapun orang tak pernah jatuh di dalam dosa supaya para malaikat, fak ni tak boleh nak panggil taibun. Okey, fak ni orang panggil fak takut kepada Allah. Id lam yasbit anhu kufrun bihalin, kerana tidak pernah berlaku dan jatuh. Id lam yasbik anhu, kerana tidak terdulu dan terjatuh. Tu kita. Id lam yasbik anhu, kerana tidak pernah terdulu anhu daripadanya, daripada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufrun bihalin, oleh satu kekufuran pada tikala tu lalu. Tika kala kuat tu, tikala tu tak pernah jatuh di Nabi sekali-kali akan dosa. Sebab tu Nabi tak boleh kita nak panggil taibun ataupun taiban. Bahkan Nabi dah mau muttaqiyan anil kufri. Apa dengar? Supaya kita nak guna istilah. Nak panggil di kita tu alimung boleh. Nak panggil di kita saat ni tu arifun pun boleh.
Tapi di Allah nak panggil alimun boleh. Tapi nak panggil arifun tak boleh. Sebab apa? Sebab di Allah Ta'ala kalau kita tak arifun, makna Tuhan tu ada mendului akan dia oleh kejahilan. Makna lapan arif tidak sah kita nak guna di Allah. Supaya kita misal lagi. Lapan alihi dengan makna ahli. Hak tu lah ya kalau kita terjemah mai bahasa Melayu. Ahlihi makna keluarga. Alihi makna keluarga. Supaya faltaqatahu alu fir'aun. Dia. Kalau kita terjemah mai bahasa Melayunya, makna keluarga sama keluarga ya. Tapi lafaz alu dengan ahlu ini ada perbezaan di dalam lafaz Arab. Sebut kata alu ini keluarga yang tertinggi, keluarga yang mulia seperti keluarga Nabi Ahlul Bait dinamakan alihi. Adapun keluarga kita biasa-biasa ni tak dipanggil manalah alihi, dia kena panggil ahlihi. Sebab tu nak guna kelimah tu kena tahu tepat katik. Tu pun kita dok panggil kholi, panggil ammi. Kena tengoklah banyak foi tak panggil kholi belaka, tak ada kira pak darah lek ayah, pak darah lek mak pun kholi straight. Dia kena tengok ya lapar ya tu guna istilah dia kena tengok tepat. Wa anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Umar ibn Khattab, anak bagi Khattab radhiyallahu anhu, kana adalah ia Sayyidina Umar. Umar ni pernah ada kan taiban, bertaubatlah ia, kembalilah ia kepada Allah, dia bertaubat anil kufri, daripada kekufuran. Sayyidina Umar ni dia ada jatuh di dalam kekufuran, maka dia bertaubat daripada kekufuran. Kenapa boleh kata Sayyidina Umar ni taiban? Boleh kita letak nama istilah dia, boleh letak di Sayyidina Umar seorang yang bertaubat kepada Allah daripada kekufuran. Kerana lima sabaqa anhu zalika, kerana dosa kekufuran itu, sabaqa anhu yang telah lalu daripadanya, daripada Umar, zalika oleh dimakan itu, dimakan mana? Al-kufru. Kufur tu sudah berlaku, sudah jatuh di dalam diri Umar ibn Khattab. Lepas tu kufur dia, siapa dia bunuh anak dia ketika dia jahiliah dulu, anak tino dia saat itu hidup-hidup. Dengan sebab kekufuran, Umar pun bertaubat dengan Allah, menangis dengan Allah. Umar ni teriak sangat-sangat dengan Allah. Itu royak semua cerita Umar ni, orang yang sangat menangis dengan Allah waktu malam. Satu hari dia teriak. Mata itu baik sama. Anak ni. Dia buat takut Tuhan. Mata itu baik sama. Dia kecek pak Allah. Sebab tu orang yang pentingnya bukan kata di lidah saja. Dia sapa ke hati. Dia kata Allah, hati dia teriak dah. Bawa teriak hati banyak-banyak, dia mengalir tu baik atas. Umar alik malam, mata mengalir. Supaya ngacarak dah. Bekas ni. Bira mata ni bekas supaya acarak dah. Teriak dengan Allah, teriak daripada kekufuran, silap dia bunuh anak dia pada masa kecil-kecil lagi, anak tina dia umur 7-8 tahun, dia bunuh hidup-hidup, dia teriak dengan Allah. Sebab tu Umar panggil taiban anil kufri. Wasali satu, dan yang ketiga, annallazi sabaqa anhu yakunu mislal lazi yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wad darajah la fis surah. Yang tiga, syarat yang tiga daripada masalahnya, syarat yang tiga daripada Tuhan nak terima taubat, annallazi sabaqa anhu, ialah dosa-dosa yang telah lalu ia dosa, anhu daripadanya, daripada al-abdi seorang hamba, yang kunu adalah allazi, mislal lazi, seumpama allazi, seumpama azambil lazi, seumpama dosa, yatruku ikhtiyarahu, yang meninggallah ia seorang tu akan pilihannya, pilihan allazi. Jadi dosa hak sudah berlaku daripada seorang hamba, dan ada juga seumpama dosa yang dia tu tinggalkan pilihan akan dia. Dosa ni ia berlaku jatuh, lepas tu dosa ni dia biasa pilih tinggal tak buat dah. Dosa ngupak ke, dosa maki ke orang ke, dia tinggal. Dia biasa. Lagi kadang dia tinggalkan dosa-dosa macam ni. Kama dia saat ni tu tinggalkan pilihan fil manzilati,
yakni pada pengkat dosa sama-sama sepekat, yakni dosa-dosa besar. Kalau halu sama-sama halu, wadarajati dan sebaya setarahnya, la fis surah, adapun pada gambaran rupa itu dosa lain. Dah, tapi pengkat tu sama dosa besar. Ngumpat dengan kata kok orang. Dengan makan reba, dengan makan harta nak yatim. Pengkat tu sama tu, darjat tu sama. La fis surah, gambaran tak sama. Hak ni dosa ngumpat. Hak ni dosa maki kok orang. Hak ni dosa kata kok orang. Hak ni dosa dosa pelaga orang. Hak ni dosa berzina. Hak ni dosa bunuh orang. Sepekat tu setara, tapi gambaran tu berlain ni. Dah, berlain ni. Nah, kamar yang tiga ni makna kata dosa yang berlaku dah, tapi dia tu meninggalkan pilih dosa seumpama ini. Tengok. Ala tara anna syaikhal harima al-faniya allazi sabaqa minhu az-zina wa qat'u tariqi iza arada an yatuba. Sekat tu dulu insya-Allah. Tanah sekat tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaki'ah. Tengok. Dia kata apabila masyhurnya berita Yusuf ni dengan Zulaikha timur kata jadi dua ni, patu jadi riuh rendahnya, jadi sebar berita ni kepada fok-fok tino yang ada di dalam bandar-bandar Mesir. Wa qala niswatun, dan telah berkatalah oleh parampuan, parampuan fok-fok tino fil madinati, di dalam ibu kota Mesir tu. Fok-fok tino lah ibu kota Mesir saat ni tu. Fil Madinah ay Madinati Misra, yakni Madinah Mesir itulah, ibu kota Mesir. Imra'atul Aziz, Madinah Mesir ni yang lebih kurang besar ya ni, lebih kurang bakak lebih kurang bakak. Orang dalam bandar Qahirah saja tu lebih kurang 12 juta. Orang semua dalam Mesir semua ni 90 juta. Ya ramai pada rakyat Mesir ke. Orang panggil negeri Mesir. Kalau kita kira sebuah Arab semua, Mesir, Saudi, Suria, Qatar, Bahrain, Kuwait, orang Arab paling banyak sekalinya ialah Mesir. Adik sikitnya Palestin. Arab negeri kira sebuah Arab lah. Negeri paling tak besar sangatnya Mesir, tak besar sangat. Tapi rakyat ia tu ramah, 80-90 juta. Kerana orang duduk di dalam ibu Qahirah saja, dalam orang panggil mengeluar Mesir ni, ialah lebih kurang 12 juta. Learning ni, learning. Adapun negeri Arab yang paling luas sekali, ialah Saudi Arabia. Tapi rakyat paling sikit sekali. Lepas tu negeri yang kecil, negeri halu rakyat tak ramai. Supaya Kuwait, supaya Qatar, supaya Bahrain. Imarat ni rakyat tak ramai kau ni. Negeri halu-halu tapi negeri kaya. Mesir tak kaya sangat. Tu dia katanya waqala niswatun fil Madinah Madinati Misra imra'atul azizi. Ni fok-fok duk kecek ni, fok tino le kota bandar ni, bandar Mesir duk kecek nah. Imra'atul aziz, bermula fok orang tino bagi Raja Aziz tu. Siapa dia Raja Aziz? Yakni para puan Raja Aziz ialah kena pada Zulaikha. Jadi fok tino le ibu kota Mesir kecek. Dia kata bini Raja Aziz tu Zulaikha tu. Turawidu fataha, duk mendongai-dongailah ia. Baca itu. Turawidu fataha, duk mendongai-dongai. Lepas kecek, pas kecek. Duk kecek dengan siapa? Fataha, akan orang mudanya. Orang muda bagi Imra'atil Aziz. Duk kecek dengan gunik dia. Apa fataha?
abdaha hammonyo. Nah, hamba bagi Imratul Aziz. Sebab dulu daripada hulu bala bagi Raja Aziz ialah dulu noh. Ya ambil Yusuf mari, royak Zulaikha mencara molek lah. Pas meletaklah pangkat dia ya sepatut teh. Mudah-mudah budak ni boleh tolong kita satu hari. Dah, boleh tolong kita, boleh bantukan kita. Dah, daripada Qatfir dulu noh. Qatfir dia panggil hulu bala dan pulau orang tepi bagi Raja Aziz. Kama dia turawidu fataha, duk mendongai-dongai, duk mengeceh-ngeceh, duk bercakap-cakap akan hambanya, yakni akan abdaha, gundiknya, gundik bagi Imratul Aziz. Duk berdongai an nafsihi, daripada dirinya diri bagi fataha. Kama dia duk berdongai sebab apa dia berdongai sangat? Qad syarafaha, sesungguh mengelubungilah ia fataha tu. Orang muda saat ni hak duduk dalam kota tu, gundik dia hamba dia tu duk mengelubungi akan dia, akan Zulaikha ataupun Imratul Aziz. Gapo duk mengelubungi, duk menudungi? Hubban, nisbah kasih. Ya kasih berdoa ke Yusuf. Ya saya berdoa ke Yusuf. Ya kena berdoa ke Yusuf. Siapa orang panggil kasih ke Yusuf, mengelubungi akan hati dia, tak nampak apa dah. Walaupun jatuh le jahat pun tak apa. Walaupun berzina dengan Yusuf pun tak apa. Walaupun dia tu bini raja pun tak apa. Dia kata hati dia sudah mengelubungi oleh kasih ke Yusuf. Sebab dia kata hubban tamyizun. Tu i'rab tu. Huwa iyo hubban tu. Tamyizun ialah dikatakan i'rab jadi tamyiz. Dah, i'rab jadi tamyiz. Ya katanya gapo maknanya qad syarafa hubba? Ai dakhala hubbuhu. Tu tafsir. Telah masuklah oleh kasihnya, kasih ke Yusuf. Jadi masuk oleh kasih ke Yusuf saat ni tu syarafa qalbiha, akan mengelubungi akan hatinya, hati bagi Zulaikha. Apa makna syarafa qalbiha? Ailafahu, yakni jadi penudungkan hati bagi Zulaikha. Sebab tu dia satu perkara kok dia gila kok orang ni, dia nak orang panggil nak kecek apa tak masuk dah. Supaya jebur dia penuh adalah tak sabar bergapo pun. Kalau buh batu pas kena nimak air tu, air tu kena nimak tu baik, menemak tu baik. Kalau misalnya ada menyuk buh tak masuk. Hati orang, kalau dia ada orang seorang dah dalam hati dia, penuh hati dia dengan kasih pada seorang. Seorang apa? Tak seorang pia-pia pun tak nampak dah, dia nampak orang tu. Hati duk sinar pada orang tu, duk gamar ke orang tu. Supaya kita lah, kalau kita kena ke yah, duk nampak yah situ. Tak seroyak moh, tak nampak moh deh. Yang motor moh tu anak orang kaya, moh saat ni. Hak ni tak ada kaya, liyah ni. Tapi dia dah gila lama dah. Lebih-lebih sepupu tepi moh dia tu. Dia jadi ke? Baru ni orang minta tawar tu, minta air tawar buku duk gila sepupu. Satu macam kat weh. Ada yang mau tawar lah, tak usah. Nak pupu dia tu. Dia mau tahu, kacau mek nak sepupu mu. Lagi pula orang panggil sepupu sebelah ayah mu. Apa dia? Kawan kena dia tak lagi. Kawan yak budak hidup dengan dia. Satu bala ni satu bala. Lepas tu dia nak bini tu tak sambil sepupu weh. Tak sambil sepupu. Dia ambil sepupu belah lep ayah, oleh ke anak nak jadi bodoh. Anak tak cerdik, anak itu tak cerdik. Satu. Yang kedua, anak tu nak jadi cedera. Sebab tu ulama lari sangat-sangat makruh. Sah tak nikah dengan sepupu? Sah. Tapi makruhan. Kenapa ilat ulama boleh kata makruh? Kerana menikah dengan sepupu, orang panggil membawa kepada anak kita tak ada fatanah, tak jadi zakiyah, tak jadi zaki, tak jadi cerdik. Sebab tu nak tengok orang Tino pun nak tengok hak kidik-kidik sikit lah. Jangan tengok sekadar janguk saja. Tapi orang panggil cerdik tak ada. Anak kita tak cerdik. Tapi yang nak anak cerdik, kita sendiri tu kena cerdik kata. Lepas tu bini kita tu orang cerdik. Mak pak dia orang cerdik. Titih baris dia orang cerdik belaka. Anak kita pun bila dapat dia cerdik. Tapi kalau kita pergi pilih bini tu nak kejanguk. Tak ada pilih dia otak, dia nasak dak. Anak kita pun tu baik lemah gitu. Mak ngaji pun tak ada turut orang.
Lepas tak agak nak berdoa gak. Ni. Kau nak berdoa lemak. Tu kena jaga tu. Inna lanaraha. Sesungguh kami sudah nampak kata fok tino le kota. Inna lanaraha. Sesungguh kami ni lanaraha. Kami nampak dan kami kelihat akan dia akan Zulaikha ataupun Imra'atul Aziz. Kami nampak fi dalalim mubin, di dalam kesesatan yang ternyata. Apa fi dalalin? Fi khata'in mubin, yakni pada kesalahan yang ternyata. Makna kata dia tu jatuh dalam kesalahan dan pula di dalam kesesatan yang nyata weh. Sebab tu orang panggil mabuk asjuk ni bahaya weh. Buat asjuk siapa dia royak apa dia mengata deh. Tak usah kacau lah. Kau ya mu tak seri kau tak boleh pergi dah. Dia mata minyak tak usah kacau lah dengan tu dengan Rokiyah tu. Demo belah demo. Kau kening kau yah ni. Rokiyah ni. Demo tak tesak tak apa. Kau tak ada nak diri kaya. Asal dia penuh hati kau cukup dah. Nah. Tak saya apa, tak nampak dia penuh dah. Hati dia penuh. Bahaya orang kita mula hub. Lepas hub syuk, lepas syuk al-ishku. Lepas tu ia jadi al-junun, dia pak tangga. Mula-mula dia panggil duta leo ruwa mi naicai dia panggil. Nah, mula-mula tengok mata ya. Besar pula. Mula-mula tengok aja lah mak. Kau dah tu lama-lama kecek. Kecek. Wasa kena kecek ngayo. Ngana wasa kena. Oh, dengar support Allah. Support dak tepi karok dah sejuk lengah weh. Pasti kau mari kasih tu. Mari hub mula-mula. Tangga pertama al-hubbu, bahasa Arab panggil hub. Bahasa Sianya panggil khamrak. Sebab tu dia panggil khamrak tabot. Orang gapo khamrak ni dia panggil mata buta. Dia tak nampak. Tak nampak porah, tak nampak orang royak tu, tak nampak yak ni. Sebab tu tabok. Kalau bahasa orang panggil bahasa Melayu, mata buta. Dia kasih lu. Lepas dah kasih, syauq. Rindu nak duduk tak boleh. Hari tu duduk tak boleh. Gilah jah mana pun kena lihat tengok kat pintu mu, tak apa layar mu. Bolamo al-ishku tinggi lagi. Dah. Bo nak siapa yang kepak tu dia panggil al-junun. Jadi gila. Tu lepas dah al-hub, lepas dah al-syuq, lepas dah al-ishku, dia naik pada al-junun supaya Zulaikha duk gila ke Yusuf. Sebab tu panggil gila ke Yusuf. Foleh kata aku tahu dah kata bini raja tu duk gila ke Yusuf. Duk dalam sesakte yang ternyata. Tak usah royaklah bomo mana pun. Deh. Bini apa dia? Bayinin. Ternyatalah ia. Nyata sangat-sangat kata salah tu. Nyata kok mana? Bihubbiha iyyahu. Dengan kasihnya kasih Imra'atil Aziz. Yakni Zulaikha. Iyyahu akan dia akan Yusuf. Nampak kata fofok tino le kota tu. Kawan nampak dah. Zulaikha tu Raja Tino tu duk gila kepada gundik yo. Salah sangat-sangat. Yo gila berdoa. Tak ada kena kata kalau kita pula mana. Falamma sami'at bimakrihinna. Ni Zulaikha dengar dia duk kecek ayo. Yo pun kata anda tengok ni. Marah kok yo pun. Falamma sami'at bimakrihinna. Maka tak kala dengar ia Imra'atul Aziz, yakni bini raja saat ni, yakni Zulaikha, bimakrihinna, dengan tipu daya mereka itu mana? Yakni niswatun fil Madinah saat ni. Niswatin fil Madinah, para puai yang ada di kota saat ni duk kecek hadiah. Apa bimakrihinna? Ribatihinna laha, duk mengupak mereka itu imra'atin wa niswatin fil Madinah, duk mengupak laha baginya, bagi Zulaikha. Jadi apabila Zulaikha dengarkan berita fok tino le kota saat ni duk mengupak ke dia, kemudian dia pun kata kata apa berkata kan, arsalat
mengutuslah ia Zulaikha. Zulaikha pun tahu lagi. Apabila dengar fofok tino le kota duk kecek hadiah, dia utuhkan kepada gana ilaihinna, kepada mereka itu, pada niswatin fil Madinah, wa a'tadat, apa mana wa a'tadat? Adat, buat persiap pelah ia Zulaikha lahunna, bagi mereka itu, bagi niswatin fil Madinah. Kedenge muttakaan, akan satu perkara boleh duk menyengai. Deh. Ya pengarap orang Arab ya pahma sepo sofa kita, lepas tu ya wikan pisah sebilah, lepas pada tu duk menyengai, makin ni boleh duk menyengai. Di mana muttakaan apa makna? Ta'aman, akan makin ni. Zulaikha pun cedek panggil pok-pok tino le kota masuk di dalam kota dia, di dalam wang dia. Kamar dia cedekkan makin ni saat ni tu yuqta'u bisikin, yang boleh dipotong akan dia, dikerat akan dia akan ta'am bisikin, yakni dengan pisau. Wing dah potina duk tahma belaka dalam kota, kamar dia pun saat ni tu bagikan makan ni. Dah makan ni, lepas tu wi pisahkan sebilah seorang. Makan ni dipotong, dikeratkan dengan pisau, litika apa? Baca nak. Makan ni dipotong, dikeratkan dia bisikin, litikai, kerana duk menyengai ia, indahu, di sisi Yusuf, menyengai tengok Yusuf. Gapo makan ni diberikan oleh Zulaikha? Wa huwa, dan ia ta'aman yuqta'u bisikin, al-asruju, ialah wah limau. Royak sini wah limau. Hak kita duk dengar cerita-cerita yang kata wi saat ni tu bawel. Ni khilaf lah. Ikhafanga khilaf riwayah. Yakni khilaf dan pula berselisih cerita daripada ulama-ulama al-mufassirun. Jadi Zulaikha kata, hei puak mun tino-tino semua yang ada le kota, mun duk kata duk ngopak kat aku, kata aku duk gila dengan Yusuf. Tak apalah mu duk kata aku terimalah. Dah tak apa, aku nak panggil puak mu masuk mari le kota. Lepas tu mari duduk dalam kota aku ni. Lepas dah tu aku nak wi kawah 5 sebutir seorang. Lepas tu mu duduklah menyengan di sisi Yusuf, tengoklah Yusuf, aku nak lepas Yusuf tu baik. Dah lepas tu wi pisah sebilah seorang. Wi wah 5 sebutir seorang. Dah wa atat, dan memberi ia Zulaikha imraatul aziz. Mana apa atat? A'tat. Kita tengok lagi. A'tat, memberi ia Zulaikha kulla wahidatin minhunna, akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, daripada imraatin fil Madinah ataupun niswatin fil Madinah. Wi apa dia? Sikinan. Wi pisah tu sebilah seorang. Dah. Lepas pada wisbilah pisah pada satu orang, seorang para puai daripada para puai duk mengupak dia, duk kata pada Zulaikha, wi pisah sebilah seorang, wah 5 sebutir seorang, wa qalat, dan berkatalah ia Zulaikha, kata li Yusufa, bagi Nabi Yusuf alaihi salam, kata ana, ukhruj, keluarlah engkau hei Yusuf, dan tubiklah engkau hei Yusuf. Keluar alaihinna, ke atas mereka itu, ke atas niswatin fil Madinah. Tubik mari. Dah, tubik mari Yusuf. Ni pok-pok tina duk nak tengok. Demo duk kata aku ni gila denganmu, kena kepadamu, siapa nak berjahat gini. Hamu tubik mari, we demo tengok setara mananya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Tengok ni. Apabila Yusuf tu baik jalan mari ni. Yusuf ni janguk Yusuf kok mana? Sebab Tuhan jadi janguk Yusuf, janguk berdoa. Dunia sebutir, sekerat dunia, sebelah janguk dunia, Tuhan tak di Yusuf weh. Sebab tu janguk. Dunia ni bulat, Tuhan jadi bulat dunia, okey? Lepas tu dunia bulat ni, ya rupa ke apa? Imra'atun jamilah. Ialah perempuan yang janguk. Nabi tengok dengan Jibril alaihissalam ketika nak Isra' dan Mi'raj, dunia ni bulat tapi ya rupanya manusia dan perempuan yang sangat-sangat janguk. Maka Tuhan coba janguk dunia sebelah, dia letak di Yusuf weh. Sebab Yusuf janguk. Kemudian apabila Zulaikha suruh Yusuf tu baik,
Dah. Falamma ra'ainahu, maka tak kalau nampaklah mereka itu. Na tu bukan na kelimah na. Na tu orang panggil na nunun niswah. Yakni nun yang tunjuk perhimpunan. Di atas perhimpunan perempuan yang ramai. Falamma ra'ainahu, maka tak kalau nampaklah mereka itu imra'atun fil Madinah ataupun niswatun fil Madinah fok tinole kota sakning akbarnahu, membesar mereka itu niswatun fil Madinah akan Yusuf apa nak akbarnahu a'zamnahu membesar. Tu mana akbarnahu a'zamnahu, membesar mereka itu akan Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. Tengok Yusuf, Allah, jangan pisah duk tangan dah. Walimah duk tangan dah. Yusuf, Allah, besarnya, jangoknya, Allah, ini nak royak. Apa kita tengok benda yang comel-comel berdoa. Tengok orang yang Allah. Tak nak buat gua ni. Putih tangan diri. Boleh ke aku? Wa qatta'na aydiyahunna, dan memotong mereka itu niswatun fil Madinah, aydiyahunna akan tangi mereka. Kerak tangi sendiri, tak khabar. Tengok orang jangok doa, Yusuf jangok doa, tak khabar kerak tangi sendiri. Siapa putus jari-jari berdarah yak blemer deh, tak khabar. Kerak tangi bisa kaki ni dengan segala pisau-pisau yang diberikan oleh Zulaikha kepada mereka tu sebilah seorang. Kenapa kerak tangi tak sedar ke mana? Walam yash'ur. Walam yash'urna, dan padahal tidak terasa mereka, tak khabar mereka itu, tak khabar bil alami, dengan kata sakit weh. Tak khabar. Walimah tangi Allah Yusuf. Ni Yusuf kata Zulaikha dok gila ni. Allah. Ni lah kita dok kata Zulaikha gila. Kalau lagu ni aku pun gila. Gitu tu. Walam yash'urna bil alami. La syagula qalbuhun Nabi Yusuf. Kenapa boleh tak rasa dengan sakit? La syagula qalbuhunna, sesungguh berpekar dan bersibuklah qalbuhunna oleh hati mereka itu saat ni bi Yusufa, dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Duk sibuk hati doa dengan Yusuf, siapa tak khabar. Lepas tu kata rana lagi weh, wa qulna hasya lillah, dan kata mereka itu lagi niswatun fil Madinah, hasya lillah, melaini iya Yusuf ni. Janguk tu janguk sungguh, comel tu comel sungguh, Allahu Akbar. Nah, tapi dia tu lain daripada Allah. Sebab dia nak kelima, hasya lillah ni tanzihal lahu, kerana nak menyuci baginya, bagi Allah Ta'ala. Mahaza, kata lagi, mahaza, tiada bermula ini Yusuf ni. Mahaza, tiadalah ini Yusuf ni basyaron. Bukan manusia dah dia ni. Jangan berdoa lalu ni supaya minyuk dah ni. Dah. In haza, ma haza, tidak adalah ini Yusuf ni illa malakun karim, malaikat yang apa? Yang mulia. Dia ni bukan manusia dah ni. Malaikat yang turun langit dah ni, jangan pelik ni. Dah. Kalau jangan baik ni kalah atau apa? Deh. Kalau pak kuat nang cakawan kalah atau apa? Lekat cerak ni nampak nampak lah ni pun gitu ya. Tu dia ya katanya setengah daripadanya. Gapo dia? Masalahnya syarah ayat nah. Ayat katanya waqalan fi niswatun fil Madinah. Apanya? Telah berkata oleh para puan di ibu kota, wa wasalal khabaru ila niswatin, dan telah sampai khabar kepada para puan yang ada di Madinah. Nah, yang ada dalam kawasan kota tu lah, fatahaddatsna bihi, maka dok bercakap-cakap mereka itu dengan dia, dengan kalakuan Yusuf dengan Zulaikha ni,
wa zanna munkaratin ala imratil aziz, dan menyekalah ia di atas gawa akan mungkarat, yakni akan perkara-perkara yang diingkar di atas para puan bagi masalah Raja Abdul Aziz. Raja Aziz. Jadi seka saat itu wazunna mungkarat, dan diseka akan mungkarat. Saat itu perkara-perkara yang diingkarkan di atas gawa para puan bagi Raja Aziz. Dan seka ni tahawula. Nah, Raja Aziz ni para puan dia tuhawilu ghilafah. Duk menhalahlah ia, duk pelari jalan ia akan ghilafah, akan tertudung imraatil aziz an-nafsi. Jadi seka tu di atas raja, di atas bining bagi raja ni, jadi duk memalingi, duk halah gitu, halah ini, tapi hakikat dia tu penuh hati dia tu dengan gila kepada Yusuf. Wa tad'uhu. Ni orang panggil benda-benda yang diingkar ni apa? Ialah benda fok-fok tino duk kecek di dalam kota, kata masalah bini raja tu duk bergila dengan Yusuf. Nah, tu orang panggil perkara-perkara yang diingkari tak boleh jadi. Lepas tu kata tak boleh jadi apa? Deh. Tu benda-benda yang diingkar. Wa tad'uhu ila nafsiha, dan menyuruh akan Yusuf pada dirinya. Wa qad balagha hubbuha lahu syarafa qalbiha, dan tercampai oleh kasih Zulaikha bagi Yusuf ni sampai tertudunglah oleh hati apa? Wa huwa ghilafu, yakni menudung akan hatinya, tak nampak dah, nampak Yusuf. Inna lanaraha fi hadzal fi'li la fi dhalalim wadih, yakni sesungguh adalah pada ini perbuatan ni dalam kesesatan dah. Tu benata qauluhu falamma sami'at bimakrihinna falamma sami'at imratul aziz bighibatihinna iyyaha, yakni dengan mengupak mereka itu akan dia, wahtiyalihin, dan tipu helah mereka itu fi zammiha, pada mencelakan akan dia ke Zulaikha ataupun imratil aziz. Arsalat ilaihin, mereka pun dah Zulaikha pun utuh pergi kepada mereka, memanggil, memadah akan mereka itu akan imra'atin niswatin fil Madinah li ziyaratha, panggil pok tino-tino duk kawasan kota, mai masuk ziarahku di dalam kota. Wa hayyatil lahunna, dan membesar bagi mereka itu. Wahayat, tak? Wahayat lahum, dan pula mensedia. Wahayat lahum, dan pula mensedia bagi mereka itu. Bagi para puan imra'atun fil Madinah ataupun niswatun Madinah ma yuttaka'u alaihina. Yattaqina, bagi yang buat apa mana ni? Bagi dan makan ni yattaqina alaihin, bernyengai mereka itu kerana bagi minal wasaid, daripada bata. Zulaikha pun panggil pok ni masuk dalam kota dia, maka wikan bata-bata untuk menyengai. Wa ma yaqulnahu, dan bagi yang makan mereka itu akan daripada at-ta'am. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan liyuqatti'unha, gani sikinan akan pisah liyuqatti' wa liyuqatti'hunna, supaya memotong mereka itu akan tangan mereka itu akan makin ni. Nah, liyuqatti'anna, baca nada. Tu makna katanya wahayat, nah, membuat persedia wahayat. Ni baca ni. Dengar ha. Wahayat, wahayaat. Tu baca itu. Dan buat persedia yuqatti'hunna. Baca itu yuqatti'hunna at-ta'am. Nah, sekat tu dekat mana kata wallahu a'lam. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ada bercara bab puasa. Nah, kemudian apabila puasa saat itu dua cara. Wajib kita puasa Ramadan yang pertama apabila mencukupi 30 Sya'ban. Kalau tak cukup 30 Sya'ban, yakni kita berpuasa saat itu dengan tengokkan anak bulan malam 29 daripada Sya'ban. Tengok tu dengan oleh seorang yang adil. Kemudian seorang yang adil saat itu, dia saat itu menyampai kepada Tok Qadi. Yang nampak bila selepas pada matahari itu hilang. Dah. Patiyata iza syahida biha, apabila menyaksilah ia al-adil biha ay bi ru'yatil hilal ni indal qadi, kata dia menyaksi walau ma'it baki ghaimin,
Ai walau kana syahadatuhu gitu. Walau ma'a itbakin ghaimin. Ai walau kanat syahadatuhu. Dan jikalau adalah syahadah dia di sisi qadi ni. Ma'a itbaki ghaimin. Serta ataupun dengan serta berlapis-lapislah oleh jeraong langit. Langit tu nampak jeraong, nampak gelap. Tapi yang diroyak pada Tok Qadi kata dia nampak. Kama dia menyaksi itu bilafzin. Baca itu pun boleh. Ataupun baca bilafzi dengan idhafah pun boleh. Kalau baca bilafzin, jadi asyhadu anni ra'aitul hilal, jadi badah. Kalau baca bilafzi, asyhadu, jadi lafzi itu mudhaf, jumlah asyhadu anni itu mudhafun ilaih. Gitu. Dia menyaksi di sisi Tok Qadi tanah. Asyhadu, aku menyaksi dan aku mengaku Tok Qadi. Anni, bahawasa aku ni Tok Qadi. Ra'aitul hilal, telah nampaklah oleh aku akan anak bulan. Dah. Yang menyaksi dak Tok Qadi, dia kata dia nampakkan anak bulan. Ataupun dia menyaksi kata nak au annahu. Nah, seolah takdir kalanya bilafzin asyhadu annahu, bahasanya. Bahasanya seorang adik itulah. Halla, telah nyatalah ia anak bulan. Telah terang anak bulan tu, telah terang Tok Qadi. Tapi langit tu berlapis-lapis daripada jeraong, daripada gelap pun ini. Walaupun begitu, dia pergi menyaksi. Walaupun dia orang tak ada masyhur sangat, tapi dia pergi menyaksi dapat Tok Qadi. Tok Qadi, tengok dia ning. Tanya demo tu demo ning. Tapi dia ni orang tak biasa bohong, kecek pun betul semua. Maka dia tu ada Tok Qadi. Maka dengan saksi dia saat itu diterima. Wala yakfi qauluhu, dan tidak memadai oleh perkataannya perkataan seorang yang adil ya tanah. Asyhadu anna ghadan, aku menyaksi bahawa besok hari ni min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Dia kata besok hari ni bulan Ramadan ini. Wala yuqbalu, dia kata aku tengok, aku katanya dan aku mengaku bahawa besok hari ni daripada bulan Ramadan. Kalau katalah tu tak mada. Tapi kalau dia kata anni asyhadu anni ra'aitul hilal, ataupun annahu halla, nyata ia anak bulan. Kalau katalah tu mada dengan dua kalimah ta asyhadu anni ra'aitul hilal au annahu halla, tapi kalimah tak mada dia kata nah. Dia katanya asyhadu anna ghadantu min ramadan, tu tak mada. Wala yuqbalu ala syahadatihi, dan tiada diterimakan di atas saksinya, saksinya bagi adlin ni, illa bi syahadati adlaini, malaikan dengan penyaksian dua orang yang adil. Kalau seorang tu makna kata tak diterima. Tapi masalah kalau kita kata mada tak mada. Kalau dia giroyak Tok Qadi saat ni kata asyhadu anni ra'aitul hilal, mada dah. Mada dah cukup pida. Tapi nak terima tak terima nak tengok setengah lagi. Dah tengok. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlain, tidak diterima akan gapo di atas saksinya, saksi bagi seorang yang adil, illa bi syahadati adlaini, malaikan dengan penyaksian bagi dua orang adil. Lagi pula wa bisubuti ru'yati hilali Ramadan indal qadi bi syahadati adlin baina yadain, dan pula dengan menyabit kata nampak nak bulan Ramadan tu di sisi Tok Qadi. Tok Qadi pun menyabit kata sabit sungguh weh bulan Ramadan, tapi bi syahadati adlin, dengan ada syahadat orang adil satu lagi. Dah baina yadai, di hadapannya, di hadapan Tok Qadi kama marra. Jadi makna kata seorang yang adil, kita kata masalah wajib kita puasa. Masalah ru'yatul hilal deh. Bahasa kita tak nampak anak bulan. Ru'yatul hilal. Nampak anak bulan. Kamu dia nampak anak bulan tu oleh ke apa nah? Oleh adlun wahid, oleh orang yang adil satu.
Kemudian dia saat itu wasyahida dah. Wasyahida indal qadi. Maka dia saat ni menyaksi di sisi Tok Qadi dengan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilal dah satu. Ataupun dia kata au annahu, lafaz dua au annahu halla, nyato ia nak boleh. Nah, hak ni makna kata terima tak terima. Ni orang panggil memadai, yakfi. Nah, makna kata saksi itu memadai. Tapi wala yakfi dan tidak dimemadai kalau yogi kata nah. Dia katanya asyhadu anna ghadan nah min Ramadan ni, kalau kata lagu ni tak mada dengan kata dia. Kama dia nak terima, hak tu suku pula. Nah, masalah diterima. Wala yuqbalu, tidak diterimakan masalah ala syahadatihi, di atas penyaksian bagi orang adil pun lah. Malikanya bi syahadati adlain. Kena ada dua orang saksi yang adil. Dah makna kata kalau sekadar seorang saksi ataupun seorang yang adil riwayat Tok Qadi kata anni asyhadu anni raaitul hilal ataupun annahu halal, hak tu orang panggil perkataan dia tu memadai dah, mencukupi dah. Tapi sebelah balik Tok Qadi nak terima tak terima, hak tu kena tengok. Jadi qadar ni dia katanya syahida asyhadu anni raaitul hilal ataupun annahu halal. Hak ni mada dah, cara kecek dia kalau lihat Tok Qadi mada dah. Tapi lek Tok Qadi tu tak boleh terima lagi. Nak terimakan syahadah bagi royak kata nampak nak boleh, kurang-kurang kena ada dua orang yang adil. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadati adlain. Malaikan dengan syahadah ataupun masalahnya penyaksian bagi dua orang adil. Faham ni? Kalau seorang adil royak Tok Qadi, Tok Qadi nak ambil taruh dulu. Tak boleh terima lagi. Tapi cara royak tu boleh terima dah. Tapi makna kata boleh ke apa? Cukup pidah. Tapi nak terima tu, dia kena ada seorang lagi mata. Ya Tok Qadi, amma pun asyhadu anni ra'aitul hilal. Jadi hak dulu pun ya kata asyhadu anni ra'aitul hilal. Ada dua orang yang adil menyaksikan apa nak boleh. Maka ketika ni wajiblah bagi seorang itu berpuasa. Sekat tu dulu. Dah. Kama dia kata wa bi subuti ru'yati hilali Ramadan indal qadi bi syahadati adlin baina yaday kama marra. Sekat tu dulu.